Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku cakap pasal filem Netflix yang aku rasa dah lama-lama orang tunggu, yang merupakan sebuah sequel kepada filem klasik 1974. Okay, aku tahu mungkin ada yang tak suka filem ni sebab filem ni mengerikan. Tapi hari ni aku nak bercakap pasal filem The Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre atau lebih kurang lah kan. Tapi cerita lah pasal Leatherface. Okay, dari filem Texas Chainsaw Massacre yang 1974 dulu, yang memang boleh dikatakan sebagai one of the brutal movie lah dalam genre slasher ni. Okay, so sebelum aku cakap banyak, okay, terima kasih kepada yang dah subscribe. Okay, kalau belum subscribe lah. Okay, mungkin ada notification yang akan keluar nanti. Okay, kita cakap, tanpa cakap banyak lagi, kita akan cakap pasal filem Texas Chainsaw Massacre yang kini boleh ditonton dekat Netflix. Intro. Okey, Texas Chainsaw Massacre ini berkesinambungan daripada filem 1974. Sebelum ni tak silap aku ada 8 atau 9 dah filem dia. Ada filem yang continuation, yang sequel daripada filem 1974, dan kemudiannya ada versi reboot. Lepas tu ada versi remake. Lepas tu ada spin-off yang whatsoever, macam-macam. Tak silap aku yang latest ni kita ada filem Leatherface, yang sebelum ni menceritakan asal usul. Tapi aku rasa kalau nak gabungkan semua filem Leatherface memang agak susah. Sebab ada filem yang kita kena tahu, filem ni ialah reboot, filem ni ialah filem spin-off ataupun prequel and so on. Dan dia punya timeline agak kucak-kacir. Okay, aku tak nak cakap lah pasal timeline tu, apa cari sendiri lah. Tapi basically filem Netflix Texas Chainsaw Massacre ini berkesinambungan terus daripada filem 1974. Maksudnya selepas filem The Texas Chainsaw Massacre tu, yang selepas tu ada sequel lah, dia tu yang tu diabaikan. Dia punya style dia macam filem Halloween. Kan, Halloween ni ada banyak kan. Lepas tu yang Halloween yang 3 yang latest ni, ada Halloween apa semua tu, itu adalah jadi continuation daripada filem pertama dengan mengabaikan filem-filem seterusnya. Same macam filem Predator lah kan, Predator yang ada diabaikan filem-filem sebelum tu, lepas tu dia connect balik. Itulah. Okay, tak payah fikir panjang pasal dia punya continuation tu. Yang penting filem ni ialah continuation langsung daripada filem pertama. So dalam filem ni kisah dia pasal satu team lah, satu pasukan macam geng-geng anak muda ni, dia nak jual aset ataupun hartanah dekat Harlow tu. Harlow ni aku pun tak ingat sangat lah, sebab filem ni connected dengan filem yang asal, yang awal dan klasik tu, yang memang dikira sebagai one of the best tu. Tapi aku pula selalu tengok filem yang moden, yang 2013 punya Leatherface. Lepas tu ada yang dia mana dikisahkan pasal Leatherface ni ada family yang memang gila kan. Tapi sebenarnya dalam filem ni semua benda-benda tu, elemen tu di wipe out, dibersihkan, dimulakan dengan yang baru. So agak strange lah. Aku feel agak macam strange, sebab kita dah biasa dengan filem-filem yang memaparkan Leatherface ni sebenarnya berada dalam satu kumpulan tau. Dia macam ada polis yang gila, lepas tu ada mak dia, ada keluarga dia yang memang sentiasa membuatkan Leatherface ni dibuli kan. Itu background story yang kita selalu kenal daripada remake versi 2007, 2013 apa semua tu. Tapi yang ni ialah connected kepada filem yang asal, dan dia punya background untuk watak Leatherface itu sendiri dibuat lain. Okay, so agak pelik lah dekat situ. Dan aku rasa filem ni gagal untuk put ataupun letakkan background Leatherface tu dengan kemas. Sebab mungkin aku tak ingat sangat filem yang asal. Mungkin dalam filem asal tu kita tak diperkenalkan sangat dengan introduction background Leatherface. Tapi filem ni pun aku harap akan buat background Leatherface dengan lebih kemas, tapi aku rasa tak ada benda tu. So agak kecewa di situlah. Tapi aku harapkan in the future, jika ada lagi sambungan, aku harap akan ada background yang lebih lah pasal Leatherface ni, dan bukan mengharapkan orang untuk pergi tengok filem asal yang 1974 tu, yang aku rasa jarak dia agak lama. Okay, ramai yang membenci filem ni. Aku tengok dalam review-review yang lain, ramai yang kata filem ni sampah. Tapi most probably the things yang membuatkan orang kata filem ni sampah maybe disebabkan oleh watak Sally tu. Aku setuju dengan watak Sally tu. Aku macam
kenapa perlu wujudkan watak Sally tu sama macam Laurie Strode yang Halloween tu kan. Aku tahulah dia nak kembalikan balik watak yang asal tu, watak yang filem 1974 tu masukkan dalam filem ni dengan situasi yang baru, lebih moden. Tapi aku rasa benda tu macam tak masuk tau. Tak masuk dan memang nampak cringe. Aku rasa lebih baik filem ni kekalkan watak-watak muda yang ada dalam ni, dan Sally tu biarkan waktu filem asal, dan juga at least sebut dalam dialog pun dah okey. So aku boleh katakan yang plot Sally tu ialah plot yang paling teruk dalam filem ni. Diorang try nak buat something yang nak buat comeback, tapi bila dia buat comeback macam banyak persoalan lah. Aku tak faham kenapa Sally perlu tunggu sampai 50 tahun untuk datang ke Halo tu untuk bunuh Leatherface. Padahal apa dia buat dalam 50 tahun tu? Kenapa? Sebab setahu aku lepas filem Leatherface 1974 ada sequel. Okey, lepas sequel tu apa yang dia buat? Apa yang dia buat sepanjang 50 tahun tu untuk bunuh Leatherface, dan dia dah terselamat. Dia dah terselamat daripada dibunuh oleh Leatherface. And why dia perlu pergi ke tempat tu balik dan cari pasal dengan Leatherface? Aku macam pelik lah. Plot Sally ni adalah one of the worst plot lah dalam filem ni, dan aku rasa ini adalah satu sebab kenapa ramai orang benci filem ni. Dan aku rasa kalau kita buang plot Sally ni, plot yang connected between filem asal dengan filem ni, aku rasa filem ni still boleh layan. Okay, kalau kita bercakap pasal dia punya gore and violence, aku rasa this movie memang cukup ganas. Cuma elemen ganas itu tak ditekankan dengan baik. Maksud aku, kita ada paparan macam kita dapat tengok visual adegan-adegan tangan patah, lepas tu tangan tu tekam leher apa semua benda tu memang aku puas hati sebagai penonton untuk Leatherface. Bagi siapa yang dah faham Texas Chainsaw Massacre ni, benda-benda tu memang aku kata memang memuaskan lah, sebab itu yang kita nak. Filem Texas Chainsaw Massacre ni memang takkan complete kalau tak ada violence, dan violence yang ada dalam filem ni adalah elemen yang besar, dan aku rasa memuaskan. Memuaskan means dia tak terlalu nak upgrade ataupun ganas, tapi still okay dan boleh diterima. Dan aku rasa kalau level ganas yang bagus, aku rasa filem yang aku suka ialah filem-filem yang remake. Tak silap aku filem 2013, lepas tu yang ada Rosario Dawson tak silap, yang tu pun itu antara yang bagus dari segi violence. Tapi this one acceptable dan aku rasa boleh terima. Cuma yang aku paling suka dalam filem ni ialah scene tu, scene pembunuhan dekat dalam bus tu. Itu one of the most gila lah. Memang teringat aku dengan filem The Collector. Mana waktu filem The Collector tu kan, dia ada scene bunuh orang menari dekat pasar malam dekat kelab malam kan. So aku rasa ini sangat-sangat brutal, dan brutal versi 2022 punya version okay, not bad. Mungkin dia orang nak balance kan antara penceritaan dan juga gore, dan tak nak jadi filem ni sebagai filem yang terlalu violence tapi tidak ada penceritaan. Itulah kot mungkin sebab dia. Tapi aku rasa dia punya violence acceptable. Cuma plot Sally tu agak sampah, dan plot-plot lain yang cerita pasal sekawan rakan-rakan ni mai ke Halo nak bina, nak jual hartanah apa semua ni, ini adalah plot yang pada aku acceptable lah. Sebab pada aku plot-plot ni tak penting pun dalam filem Texas Chainsaw Massacre ni. Plot is not important at all. Pada aku dalam kebanyakan semua filem-filem Texas Chainsaw ni, yang penting ialah kita nak tengok chainsaw tu membunuh, Leatherface tu membunuh, bukannya kita nak tengok plot dia sangat. So the detail is, aku rasa dia nak tekankan pasal hubungan Sally dan juga Leatherface, tapi filem ni gagal nak buat macam tu. So dia ada prepare satu lagi plot yang just nak set up bagi Leatherface ni bunuh-bunuh, dan aku rasa in the end the plot is something yang aku rasa tak membina dan tak begitu mencantikkan filem ni lah. Cuma kalau siapa yang suka gore and violence, aku rasa filem ni still acceptable, walaupun level gore dia tak sehebat filem-filem remake yang sebelum ni. Okay, dan aku bagi filem ni 3.5 bintang, which is aku rasa adalah sangat-sangat sesuai lah.
Ada yang bagi 1 bintang lah apa semua, tapi aku rasa filem ni don't deserve 1 star. Aku rasa filem ni is watchable. Cuma kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut pasal Sally dan juga penceritaan dia, rasa kena go back balik dan layan satu filem yang 1974 tu. So satu masa satu kerja lah pula kan. Dan aku rasa in the end, filem ni is just about killing, about massacre, about ngeri, about pembunuhan. Dan aku rasa plot adalah something yang kita dah tak kisah sangat kan. Dan walaupun macam tu, aku rasa Sally is not something yang patut ada dalam filem ni. Sally memang tak patut ada. Kalau tak ada dalam Sally, itu punca kenapa ramai orang tak suka. Dan aku setujulah bab tu. Dan tapi aku tak bagilah filem ni 1. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Texas Chainsaw Massacre. Filem ni ada dekat Netflix, boleh tonton dekat sana. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.